Aplikasi media sosial menjadi satu keperluan pada masa kini, bukan sahaja sebagai medium komunikasi, bahkan menjadi alternatif kepada masyarakat untuk berkongsi berita semasa dan juga sebagai medium dakwah. Platform ini menjadi tiket kepada pengguna untuk berkongsi dan mempelajari ilmu agama secara maya. Contohnya seperti melakukan kajian agama, mendengar ceramah dan membuat rujukan ayat Al-Quran serta hadis. Namun kegusaran dalam kalangan umat Islam mula timbul apabila ada yang mengambil kesempatan menyebarkan dakwah palsu yang tentunya bertentangan dengan landasan agama. Bagi pengguna yang mempunyai pengetahuan agama yang tinggi, sudah tentu mereka boleh menganalisis maklumat yang diperolehi dengan sebaiknya. Berbeza dengan pengguna yang mempunyai latar belakang pendidikan agama yang asas, sukar buat mereka memastikan sama ada ilmu agama yang dibaca tersebut ialah sahih atau sebaliknya. Kesan belajar agama di atas talian, ini adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kita memang disarankan untuk menuntut ilmu, tidak kiralah apakah ilmu tersebut, tetapi wajarkah kita menuntut ilmu hanya bergurukan laman sosial? Jadi kepada anda, kalau ada sebarang soalan yang nak diajukan kepada kami, boleh terus ke laman Facebook WHI TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Bila Yana menyentuh tentang kesan belajar agama di media sosial, saya kira walau apa pun medium yang digunakan, pastinya kita sebagai seorang pelajar ini pastinya perlukan guru. Betul. Kalau kita mengharapkan semata-mata laman sosial ataupun media sosial, kita seolah-olah tidak ada sambungan. Orang kata kalau kita ada kemusykilan, kita ada keraguan, susah untuk kita bertanya. Betul. Kalau sekadar berpandukan media sosial ataupun atas talian ini. Jadi hari ini kita nak bersama dengan dua tetamu istimewa kita untuk mengupas tentang topik ini, sejauh mana kesan belajar agama di atas talian ini yang dapat memberi manfaat kepada semua. Elok saya perkenalkan di hujung sana kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Izhar Arif Muhammad Kashim, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Islam UKM. Apa khabar Ustaz? Tersasul. Elok yang laju. Okey, alhamdulillah sihat. Sihat alhamdulillah. Terima kasih. Sihat. Sihat alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Wanita Hari ini. Wanita Hari ini dengan saya tidak dapat dipisahkan. Alhamdulillah. Baik, hari ini Ustaz juga tidak keseorangan kerana bersama kita pada hari ini juga bersama dengan Yat Hamzah. Apa khabar? Alhamdulillah sihat seadanya. Makin berseri-seri Yat Hamzah ni kan, tiap kali berjumpa. Alhamdulillah. Sejak PKP semakin sihatlah alhamdulillah. Sihat. Itu tanda yang cukup bahagia. Amin amin. Okey, berbalik kepada topik kita hari ini, kesan belajar agama atas talian. Sebelum kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan kesannya, mungkin sebagai pendahuluan Ustaz boleh mulakan dari segi manfaat ataupun kelebihan bila kita menggunakan media sosial ataupun kita belajar agama secara atas talian ini. Sebab zaman sekarang kita ikut kepada zaman beraruskan teknologi. Kita tak nak ketinggalan, termasuklah dalam soal mencari ilmu agama itu sendiri, Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasihlah sebab jemput saya ke Wanita Hari ini. Dah lama dah selalu tengok Wanita Hari ini bila aku dimasukkan. Tak jemput ke. Rasanya baru juga kita. Kita tak dapat dipisah kan. Tapi sebenarnya apabila kita bercakap tentang ilmu, tidak kita kena ingat bahawa al-ahkam tataghayyar bi taghyiril azman wal amakin. Hukum itu akan berubah mengikut zaman dan tempat. Jadi ini menunjukkan bahawa setiap kaedah untuk kita mendapat ilmu itu macam-macam cara. Dulu mungkin kita talaqi. Zaman saya belajar dulu mesti guru kat depan, kita kat depan beliau. Sekarang tak dah. Sekarang ni kita boleh tengok melalui laman sosial, kita boleh tengok melalui web, Jabatan Mufti dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita lihat ulama-ulama pada hari ini pun sudah mula mendekatkan diri mereka dengan masyarakat menerusi laman sosial. Ya, ada yang ceramah bukan saja di Malaysia, di luar negara. Hatta saya sendiri pun kalau saya nak tidur malam, saya akan buka penceramah-penceramah luar negara yang menyampaikan ilmu, tak kira tua ataupun muda. Jadi di situ kadang-kadang kalau kita gunakan laman sosial ini pada tempat yang betul, dia akan jadi baik. Tetapi kalau kita guna pada tempat yang salah, dia akan jadi salah. Betul. Gitu. Dan itu menurut Ustaz. Tetapi untuk Yat sendiri, bagaimana sebenarnya Yat
mencari ilmu terutamanya berkenaan dengan ilmu agama dalam zaman sekarang ni? Adakah yang memang berpandukan kepada social media ataupun sekarang ni ramai suka tengok YouTube kan, ceramah-ceramah dan sebagainya, ataupun mesti yang akan orang kata check semula dengan seorang guru? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau macam saya sendiri, ramai maklum yang saya ada usrah saya sendiri, iaitu usrah suci. Dia pun tahu kan, di Masjid Wilayah. Dekat je, setiap Selasa 9 malam. Baik. Tapi semenjak PKP ni dah tak ada kelas lagi lah di masjid. So kita tukar kepada online. Setiap Selasa juga masa dan hari dan waktu yang sama. Dengan ustaz-ustaz yang sama. So kita orang mengaji kitab. So, selalunya kalau kita belajar agama ni kan ustaz kita patutnya mengaji kitab lah. Kita ada kitab Jalalain, kitab tafsir, ada kitab adab dan juga kitab Syama'il Muhammadiyah tentang kepribadian Rasulullah. So, itu yang pertama lah. Maknanya walaupun PKP, itu tidak menghalang daripada kami berusrah. Kemudian yang keduanya macam ustaz cakap tadi, semenjak PKP ni memang boleh kata seumpama cendawan tumbuh. Memang banyak sangat kelas online dan ustaz-ustaz kita pun rajin memberikan ilmu percuma melalui platform-platform mereka lah di Instagram, Facebook dan sebagainya secara percuma. So saya hari itu alhamdulillah sempat kalau ada ustaz online je memang akan kejar lah. Ikut masa jugalah kan. Selalunya malam sebelum tidur, lepas settle anak-anak semua memang akan take online. Kemudian dan alhamdulillah hari itu masa Ramadan, 30 hari Ramadan, memang saya buat 30 hari 30 juzuk. Wah. Inisiatif saya sendiri dan usrah suci untuk ajak orang macam tadi Ustaz cakap semua tentang talaki. Sebenarnya kita boleh talaki duduk berdepan kan Ustaz kan, tapi sekarang bila PKP dah tak boleh kan. Tapi kita buat talaki online lah. Maknanya saya mengaji dan beberapa pelajar lain, Ustaz akan cek bacaan dan kita repeat sampai jadilah. So benda itulah. Jadi panjang jugalah masanya, tapi alhamdulillah surah-surah yang sangat senang macam baru ni dengan Ustaz Fakrul UNIC kan. Kori tu jual kori. So dengan dia pun macam tu juga ada surah yang pendek-pendek lah. So alhamdulillah banyak sebenarnya saya rasa tak ada halangan pun. Bila online ni lebih banyak sebenarnya cara untuk kita mendekatkan diri dengan agama lah. InsyaAllah. Saya setuju bila ia menyentuh tentang semuanya terpulang kepada diri kita sendiri. Bagaimana cara untuk kita mencari ilmu itu. Kadang-kadang kita selalu memberi alasan sebab kita kerja, kita tak cukup masa, ada anak dan sebagainya, susah nak pergi ke masjid, nak mendengar ceramah ataupun nak ke kelas agama. Tapi hari ini dengan adanya medium yang mana kita rasa paling mudah, kita duduk dalam rumah saja Ustaz. Cuma kita nak tahu kalau kita berdepan, kalau kita berguru, kita duduk berdepan, kita akan contohnya macam mengaji Quran, kita akan ditegur dan sebagainya kalau ada kesilapan. Tapi kalaulah dari segi secara atas talian ini ada sebarang kemusykilan dan keraguan dari segi kita sebagai adab seorang pelajar nak bertanyakan kepada guru, itu juga saya kira dalam soal belajar agama ni ada adabnya sendiri. Betul. Kalau kita balik kepada apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, nak belajar itu perlu ada adab. Al-adabu qabla al-ilmi. Sebelum nak dapat ilmu kena ada adab dulu. Contoh nak belajar masak. Takkan kita pergi jumpa orang yang pandai masak, ajak saya. Tak boleh. Awal-awal dia tak nak ajar. Mula kena puji dulu. Sedap betul masakan awak. Masya-Allah. Ini belajar kat mana? Wah, dia mula dia puji-puji sampai orang tu dah terbang sikit, tarik dia. Boleh tak belajar? Dia akan ajar punya. Dia begitulah juga dengan kita dalam menuntut ilmu ketika kita dalam laman sosial dan sebagainya. Memang ada adab-adab itu yang kita boleh apply. Pertama, kita kena dengar dan kita kena teliti. Itu yang pertama. Bila kita dengar, kita teliti. Apa yang disampaikan itu benar dan berkaitan tentang Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak terpesong. Yang kedua, kena take note. Tengok macam itu kita tulis kan. Kita take note, kita tulis apa yang kita dengar. Kemudian setelah kita tulis, kita dengar, kita faham, ada masalah nak bertanya. Kadang-kadang bila kita nak macam program kita dalam Tanyalah Ustaz TV3 kan. Kadang-kadang nak telefon payah. Ramai orang nak telefon tapi tak boleh nak telefon. Apa yang dia kena buat? Dia pangkah ataupun dia bintangkan. Macam Yad, macam Heliza, macam ramai lagi artis-artis lain, dia orang akan take note. Dia akan tulis kat tepi tu, tak faham. Nanti dia akan direct message kepada kita. Macam saya, alhamdulillah ramai artis-artis kenal kan. So dia orang akan message, Ustaz, apa maksud Ustaz? Apa penjelasan Ustaz tentang ini? Kita pun akanlah buat
ya kita rakam suara, kadang-kadang tak sempat kita rakam suara je. Kadang-kadang kita tuliskan, jawabkan. Jadi semua itu penting. Jadi jangan kita ambil, kita belajar, kita tak faham, kita buat tak tahu je. Itu salah. Jadi adabnya bila tak faham, tanya. Cuma kalau tak faham, adabnya dalam laman sosial ni ataupun dalam apa atas talian ni jangan disebarkan kalau tidak faham. Itu yang paling penting. Baik, Ustaz, ni yang menarik Ustaz. Bila kita bercakap tentang atas talian ni dan tadi pun Yat ada berkata tentang ilmu itu banyak. Dan menjadi tugas kita juga sebagai seorang pelajar untuk menapis ilmu-ilmu yang kita baca itu. Nak menjadi seorang ustaz pun memerlukan proses yang cukup panjang. Betul. Perlu ada ijazah, perlu ada pengiktirafannya tersendiri. Tetapi maaf kata zaman sekarang ni ustaz, semakin ramai pula ustaz dan ustazah instan. Yang wujudnya dengan tiba-tiba sahaja dan secara tidak langsung memberi kesan kepada pemikiran masyarakat secara generalnya. Dan lebih teruk lagi kalau ianya adalah salah. Jadi kepada Yat sendiri, bagaimana sebenarnya Yat melihat ini sebagai sesuatu yang menjadi cabaran kepada kita untuk menuntut ilmu, yang mana kita dahulu perlu menapis ilmu-ilmu yang ada dan juga sumber-sumbernya. Betul. Sebab tu kita memang satu kewajipan untuk kita menuntut ilmu. Tapi dikuatiri kalau ilmu tu lagi kalau ke online Ustaz bersepah. Kadang-kadang tu fatwa yang tak ada pun diada-adakan, hadis yang tak ada pun diwujudkan kan. So penting untuk kita tabayun. Kita cek kesahihan kita dan jangan tergesa-gesa. Kadang-kadang zaman sekarang ni zaman viral. Kalau ada benda-benda yang menarik sikit kita nak jadi antara orang yang pertama yang memviralkannya, jadi benda itu salah. Itu memang big no. Tolong secara berhati-hati cek. Kalau macam saya memang ada direct access lah dengan ustaz-ustaz di usrah kami dan doktor sendiri kan. Jadi tak ada masalah. Ramai ustaz-ustaz yang saya jadi guru-guru saya cek dengan dia orang. Kalau tidak ada, kalau macam baru nak berjinak-jinak, kita boleh refer pada laman web rasmi, contoh portal JAKIM ataupun Mufti, Pejabat Mufti, itu yang paling sahih. Jangan pergi ke sumber lain melainkan yang itu. Itu cadangan saya lah untuk yang baru mula. Kalau tak, memang kat luar sana berlambat laman web, lambatkan ilmu yang dikongsi, tapi kita tak tahu sejauh mana sahihnya. Jadi satu kewajipan untuk kita cek dulu, tabayun dulu, kalau dah betul sahih baru kita sebarkan. Itulah menuntut ilmu tu dah cantik, tetapi untuk memastikan kesahihannya juga menjadi tanggungjawab kita. Yang paling penting, tak pasti jangan kongsi. Okey, sebenarnya ada banyak lagi kita nak bincangkan bersama dengan tetamu kita berkenaan dengan topik ini, tapi kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini.